Bertemu kembali. Sabah sambut baik penempatan Pegawai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM di Pejabat Ketua Menteri. Dan untuk laporannya, kita terus saja bersama Muhammad Dia Sahlan di Kota Kinabalu. Silakan dia. Baik, terima kasih Mizah di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Penempatan Pegawai Kanan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM di Pejabat Ketua Menteri menjadikan Sabah negeri pertama menunjukkan kesediaan terhadap pelaksanaan Pelan Organisasi Anti Rasuah OACP di bawah Pelan Anti Rasuah Nasional NACP yang dilancarkan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad awal tahun ini. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Shafie Haji Abdal menyifatkan usaha itu sebagai permulaan baik ke arah membantras amalan rasuah di pelbagai peringkat khususnya dalam perkhidmatan awam negeri. Kita telah meluluskan pengujudan jawatan di peringkat Jabatan Ketua Menteri. Satu jawatan yang skala 54 dan satu lagi skala 44 untuk memastikan supaya perkhidmatan ini dapat membendung dan mengawal kegiatan-kegiatan yang tidak sihat. Datuk Muhammad Shafie berkata demikian dalam sidang media sempena program Bicara Integriti dan Anti Rasuah bersama anggota pentadbiran Penjawat Awam Jabatan Kerajaan Negeri dan Persekutuan Sabah sempena Hari Anti Rasuah Antarabangsa Peringkat Negeri Sabah 2019 di Kota Kinabalu. Sementara itu, bercakap dalam sidang media sama, Ketua Pesuruhjaya SPRM Latifah Koya berkata sebelum ini SPRM menempatkan pegawai-pegawai integriti di peringkat kerajaan negeri seluruh Malaysia. Apa yang dilakukan kini ialah bukan sahaja di peringkat negeri tetapi di pejabat Ketua Menteri itu sendiri sebagai salah satu cara untuk pencegahan untuk memastikan ada compliance kepada semua prosedur-prosedur yang berkenaan. Dalam majlis ini, para pegawai dan anggota Perkhidmatan Awam Negeri dan Persekutuan melafaz ikrar bebas rasuah yang dipimpin Pengarah Perkhidmatan Awam Negeri, Datuk Rosmadi Datuk Sulai. Sebuah kompleks industri kecil dan sederhana IKS yang berfungsi sebagai pusat sehenti pelancongan dan hub halal Sabah akan dibina di kawasan seluas 2.2 hektar di daerah Tuaran. Kompleks dua tingkat itu bakal dilengkapi pasaraya, kilang hub halal untuk memproses pelbagai jenis produk makanan, kosmetik dan penjagaan kesihatan serta perusahaan kraf cendeраkenangan. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Shafie Haji Abdal berkata kerajaan negeri sedia membantu merealisasikan pembinaan kompleks berkenaan yang bakal membawa banyak manfaat kepada penduduk setempat, khususnya para peniaga. Beliau menyatakan demikian dalam ucapan sempena Majlis Makan Malam Amal serta penyampaian anugerah dan kepimpinan Gabungan Persatuan-Persatuan Penjaja dan Peniaga Kecil Negeri Sabah G3P NS 2019 di Kota Kinabalu. Teks ucapan Ketua Menteri disampaikan Menteri Pembangunan Luar Bandar Sabah, Datuk Iwan Benedict. Menurut Datuk Muhammad Shafie, kompleks tersebut akan dikendalikan sendiri usahawan tempatan sekaligus menjadi pusat pengumpulan produk IKS bertaraf ekspor yang akan dipasarkan di rangkaian penjajah dan peniaga kecil domestik serta diekspor ke luar negara. Beliau turut memuji inisiatif G3PNS yang membantu berkongsi maklumat berhubung usaha menstabilkan harga barang di negeri ini terutama bagi manfaat penduduk luar bandar. Usaha pemeliharaan hidupan liar di Sabah terus dipergiat dengan penambahan 4 lot tanah asal berkeluasan 31.87 hektar di Sungai Tabin Segama Kinabatangan yang diwartakan sebagai koridor hidupan liar dan kawasan pemeliharaan hasil inisiatif Rhino Forest Fund RFF. Menurut Pengarah Eksekutif RFF Robert Rich, usaha tersebut merupakan satu-satunya jalan terbaik dalam menyelesaikan masalah kepupusan hidupan liar. Ini kerana penambahan kawasan tersebut dapat mengelakkan pemecahan habitat hidupan liar. Two of the most important key areas in Borneo are Tabin and Kulamba. What we do now is we created the opportunity to restore an 800-meter wide wildlife corridor. We will restore this area
back to forest. Robert turut menjelaskan penambahan koridor tersebut membolehkan lebih banyak spesies hidupan liar akan dilindungi seperti gajah pigmi Borneo, banteng Borneo, Lutra sumaterana dan burung enggang terbang mentua. Beliau bercakap dalam sidang media sempena upacara menandatangani perolehan tanah oleh RFF menjadi hutan perlindungan hidupan liar di Kota Kinabalu. Sementara itu, Ketua Konservator Hutan Sabah Datuk Masyur Mohamed Jaini yang hadir menyaksikan upacara ini berkata kerajaan melalui Jabatan Perhutanan Sabah sentiasa menyokong usaha seumpama. About 30% of Sabah landmass to be set aside for total protected area. For now, I think around 26%. We couldn't want to be proud with the number, but the TP also will provide we can achieve the main objective of total protected conservation as a conservation area. Kawasan yang akan menghubungkan Tabin dan Kulamba itu akan melalui proses pemulihan semula menjadi hutan memandangkan sebelum ini kawasan berkenaan merupakan kawasan penanaman kelapa sawit. Kerajaan Sabah sentiasa terbuka dengan cadangan bagi membantu meringankan beban ibu bapa yang mempunyai anak-anak penghidap autisma yang merupakan kecacatan perkembangan tegal melibatkan fungsi otak. Setiap cadangan daripada masyarakat akan memudahkan penyediaan bantuan dan sokongan sewajarnya. Demikian dinyatakan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee Haji Abdal dalam teks ucapan sempena Majlis Makan Malam Amal Persatuan Autisma Sabah dan Persatuan Child Sabah yang dibacakan Pembantu Menteri Pelajaran dan Inovasi Jennifer Lasimbang. Majlis ini diadakan bersempena Malam Gala Grand Finale KK Fashion Week di Penampang. Menurut Datuk Muhammad Syafiee, Kerajaan Negeri menyambut baik inisiatif KK Fashion Week mengadakan aktiviti seumpama bagi menyemai kesedaran tentang autisma melalui fashion dan bidang seni lain yang boleh diceburi. Bila berkata cabaran membantu penghidap autisma merupakan tanggungjawab bersama, khususnya dalam mengenal pasti keistimewaan dan bakat terpendam golongan berkenaan. Datuk Muhammad Syafiee juga berkata, Kerajaan Negeri turut menyokong inisiatif KK Fashion Week mempromosi Kota Kinabalu sebagai destinasi membeli belah produk fashion tempatan. Pasukan Bomba Sukarela PBS akan diberi latihan formal bermula tahun depan bagi mengoptimumkan tugas dan tanggungjawab pasukan tersebut sekaligus memperbaiki respons time Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Negeri Sabah. Pengarah JBPM Sabah Penolong Kanan Pesuruhjaya Bomba Kamaruzaman Malik Abdullah berkata latihan khusus yang melibatkan 1,200 anggota PBS di seluruh negeri itu merangkumi pelbagai aspek termasuk perkhidmatan kemanusiaan. Antaranya latihan menyelamatkan haiwan dan pengendalian reptilia berbisa bagi membolehkan PBS bertindak dalam situasi yang tidak melibatkan ancaman nyawa. Kita perlukan bomba sukarela ini di kawasan-kawasan yang jauh daripada balai. So untuk memberikan response time kita lebih baik, kita memerlukan lebih ramai pasukan bomba sukarela dibentuk. Kamaruzaman berkata demikian kepada media selepas Majlis Perhimpunan Bulanan bagi bulan Disember 2019 JBPM Sabah di Kota Kinabalu. Sempena majlis ini turut berlangsung penyampaian sumbangan geran RM1,500 kepada 41 PBS yang aktif di negeri ini bagi membantu pengurusan dan operasi pihak berkenaan. Turut diadakan anugerah pemakaian tanda pingat kepada 41 pengerusi PBS dan majlis kenaikan pangkat bagi 158 pegawai bomba grade KB19 ke pegawai bomba KB22 melalui kecemerlangan time base. Baik, sekian dahulu paparan berita dari Sabah untuk Nasional 5 petang ini. Kembali bersama Mizah di Angkasa Puri. Silakan, Mizah. Baik, terima kasih Muhammad Dia Salan di Kota Kinabalu.